Oke, so matematik tingkatan 3 bab 6 subtopik ketiga iaitu 6.3 tangent kepada bulatan. Standard pembelajaran mengenal dan memerihalkan tangent kepada bulatan. So sebelum ini kita sudah belajar sudut pada pusat, sudut pada lilitan bulatan, kemudian sisi 4 kitaran, dan kali ini kita belajar tangent kepada bulatan. Apakah itu tangent kepada bulatan? So kalau kita lihat gambar raja di sini, gambar raja di sini ada sebuah roda. Ini sebuah roda, kemudian kamu nampak di sini ada titik T. Titik T yang berwarna merah itu titik T. Kalau kita buat satu garis di sini, kita buat satu garisan di sini yang hanya menyentuh titik T. Garisan yang menyentuh titik T sahaja. Teacher padam balik. Kita coba buat satu garisan yang hanya menyentuh titik T. Anggaplah dia tersentuh. Garisan ini hanya menyentuh titik T sahaja. Maksudnya garisan ini menyentuh satu titik pada bulatan ini. Itu adalah tangent kepada bulatan. So, di sini tangent kepada bulatan. Tangent kepada bulatan ialah satu garis lurus yang menyentuh bulatan tersebut pada satu titik sahaja. Macam dalam contoh ini dia sentuh pada titik T sahaja. Titik sentuhan di antara garis lurus itu dengan titik itu kita panggil sebagai titik ketangenan. Maksudnya titik T di sini adalah titik ketangenan, di mana garis lurus itu menyentuh pada bulatan tersebut. So di sini gambar raja yang kedua di bawah, kita menentukan mana satu garisan yang merupakan tangent kepada bulatan. Yang pertama garisan PQ. Nampak ini PQ. Dan garisan RS di sini. Ini adalah tangent kepada bulatan sebab dia hanya menyentuh bulatan itu pada satu titik sahaja. Di sini dia hanya menyentuh pada titik X, di sini dia hanya menyentuh pada titik Y. Bagaimana pula dengan garis lurus UV? Ini UV. Adakah ini tangent kepada bulatan? Bukan. Ini bukan tangent kepada bulatan sebab dia menyentuh, garisan itu menyentuh bulatan itu pada dua titik. Titik A dan titik B di sini. Jadi UV, garis UV di sini adalah bukan tangent kepada bulatan. So kena ingat apa itu tangent kepada bulatan? Garis lurus yang menyentuh suatu bulatan hanya pada satu titik sahaja. Dan di mana dia menyentuh itu kita panggil titik ketangenan. Titik ketangenan. Seterusnya kita tengok contoh nombor 14. Adakah semua garis lurus dan titik yang ditunjukkan dalam rajah di sini ialah tangent kepada bulatan? Nyatakan alasan untuk jawapan anda. Kita tengok garis di sini. Kita ada berapa garis? 1, 2, 3 dan 4. 4 garis. Yang pertama, garis PQ. Garis PQ. Di sini, PQ. Adakah ini tangent kepada bulatan ataupun tidak? PQ di sini. Iya. PQ tangent kepada bulatan sebab dia hanya menyentuh satu titik pada bulatan tersebut iaitu pada titik E sahaja. Begitu juga dengan garis TU. TU. TU di sini dia hanya menyentuh bulatan tersebut pada titik U sahaja. Walaupun kita panjangkan garis TU ini, dia tetap menyentuh bulatan itu hanya pada titik U sahaja. Satu titik sahaja dia sentuh. Kemudian RS. Bagaimana pula dengan RS? Kita tengok di sini RS. Adakah ini tangent kepada bulatan? Ini bukan tangent kepada bulatan sebab dia menyentuh
bulatan pada dua titik ya, pada titik F dan titik G. Jadi RS bukan tangent kepada bulatan. Kemudian garis MN di sini. MN. Adakah ini tangent kepada bulatan? Ini bukan tangent kepada bulatan. Walaupun sekarang ini kita lihat seperti garis ini menyentuh titik M sahaja. Tapi kalau kita kasih panjang, perpanjangkan ini, kita panjangkan. Oke, kita panjangkan. Kita panjangkan garis MN, panjangkan. Dia boleh menyentuh dua titik pada bulatan. Di sini dan di sini titik M. So, ini bukan tangent kepada bulatan. Oke? Oke. So, secara generalisasi, jejari suatu bulatan yang bersilang dengan tangent kepada bulatan pada titik ketangenan akan membentuk 90 darjah. So, refer gambar raja di sini. Oke. Kita refer. Ini adalah tangent kepada bulatan. Di sini tangent kepada bulatan. Ini tangent kepada bulatan. Oke. Kemudian ini jejari bulatan. Yang ini jejari bulatan. Maksudnya dia bersilang. Betul kan? Ini tangent. Ini adalah jejari kepada bulatan. So, sudut di antara jejari bulatan dengan tangent itu adalah 90 darjah. So, di sini mesti 90 darjah. Nampak tuh? 90 darjah di situ kan? Oke. So, di sini 90 darjah. Maksudnya kalau kita ini adalah tangent kepada bulatan. Yang ini adalah jejari bulatan. Maksudnya sudut di sini di antara jejari dengan tangent kepada bulatan itu mesti 90 darjah. Oke, mesti 90 darjah. Oke, contoh. Kita tengok contoh. Contoh 15. Raja ini menunjukkan bulatan berpusat O yang bertemu dengan garis lurus ABC pada titik B sahaja. Okey. Hitung nilai X. So, ABC di sini. ABC. ABC ini ialah tangent kepada bulatan. Sebab dia hanya menyentuh bulatan pada titik B. Betul kan? Okay, kemudian OB. Ini OB di sini. OB. Di situ adalah jejari. Okey. Jejari bulatan tersebut. Kita mau cari nilai X. So, macam mana kita mau cari nilai X? Bagaimana? Okey, kita zoom di sini. Okey, di sini berapa? Sini 90 darjah kan? Sebab sudut di antara tangent di sini ABC dengan jejari OB ini adalah 90 darjah. So, sini kita tahu 90 darjah. So, kita mau cari X. X kita mau cari. So, kamu mesti tahu sudut di sini berapa. Sudut di situ berapa. Okey. Macam mana kita mau tahu di sana berapa? Ini garis lurus kan? Ini garis lurus. So, di sini sudah dia bagi 138 darjah. So, kita tahu bahawa garis lurus, sudut bagi garis lurus adalah 180 darjah. So, kalau di sebelah itu sudah 138. Okey, ini sebelah sudah 138. So, otomatik di sebelah sini, kita tahu berapalah? 180 minus with 138. Okey, 180 tolak 138. So, kita tahu di sini ialah, di sini berapa? 42. Okey, ni. 42. Sudut yang di sini. AOB. 42. So, bila kita sudah tahu di sini 42, untuk segitiga, kita tahu segitiga dia punya sudut adalah 180 darjah. Okey. Jumlah sudut untuk segitiga 90 darjah. 180 darjah, sorry. 180 darjah. So, di sini sudah 90. Di sini X. Di sini tadi berapa? Berapa? 42. Okey, 42. So, untuk cari nilai X, sudut AOB yang di sini iaitu 42 darjah. Okey. Kita tambah dengan
Sudut di sini 90 darjah. Oke. Jadi jumlah sudut pedalaman untuk segitiga 180 darjah. So kita minus sahaja. Oke, minus. 180 darjah, tolak 90 darjah, tolak sini 42 darjah, kita dapat nilai untuk X. Oke, ataupun 90 darjah itu kita tolak saja dengan 42 darjah, kita terus dapat X sama dengan 48 darjah. Oke, 48 darjah. Boleh ya? Oke, seterusnya contoh yang ke-16 di sini. Jika dua tangent kepada satu bulatan berpusat di O, di sini ya. Nih, gambar aja sini. Dan titik ketangenan B dan C masing-masing. B dan C masing-masing bertemu pada titik E. Oke, maksudnya bila kamu melihat gambar raja seperti ini, kamu terus boleh membuat kesimpulan bahawa panjang BE adalah sama dengan panjang CE. Oke, maksudnya panjang BE di sini sama dengan panjang CE di sini. Oke. Kemudian sudut BOE yang X di sini adalah sama dengan sudut COE yang X di sebelah sini. Sama sudut X, X. Sama sudut dia. Panjang di sini dengan panjang di sini sama. Sudut di sini dengan sudut di sini yang XX ini sama. Kemudian sudut di sebelah sini yang Y ini sama dengan sudut yang di sebelah dia, Y. Oke? So, kita tengok contoh 16. Raja ini menunjukkan bulatan berpusat di O. Oke? Tangent PQ dan RQ bertemu di titik Q. Oke, kita nampak gambar raja seperti inilah. Oke, seperti ini. Hitung nilai X. Oke, firstly, kita mau cari nilai X. So, nilai X di sini. Macam mana kita mau cari nilai X? Di sini dia sudah bagi 66 darjah. So, di sini sudut ni berapa? Di sini. 90 darjah. Oke, sini 90 darjah. So, untuk cari nilai X, kita tolak sahaja 90 tu tolak 66, kita dapat X sama dengan 24. So, X di sini adalah 24 darjah. Oke, 24 darjah lah. Oke, 24 darjah. Kemudian soalan kedua dia mau cari nilai Y. Mana Y? Y di sini adalah panjang dia, panjang RQ. Panjang RQ adalah sama dengan panjang di sini, sama dengan panjang PQ. Oke, so Y sama dengan 14 cm. Oke. Kemudian last sekali adalah yang ketiga, C, panjang jejari bulatan. Mana jejari? Di sini ya. Kita padam dulu. Di sini jejari. OP. OP ya. Sini. Ini jejari bulatan. So kita mau cari panjang dia. Macam mana kita cari panjang? So di sini kita sudah ada PQ, kita sudah ada 14 cm. Kita mau cari panjang PO. Oke. Sudut di sini X kita sudah tahu 24 darjah. Oke, so ini kita kena guna ilmu sebelum ini, iaitu kita kena guna nisbah trigonometri ya, nisbah trigonometri. So sudut di sini, okay, this one is your theta sudut. So di sini adalah kita punya opposite sudut bertentangan, and yang di sini kita punya adjacent ataupun sudut bersebelahan. So kita mau guna apa nih kelas? Kalau O ada, A ada. Kita mau guna apa? Kita akan guna tangent, toa. Oke, so kita guna tangent. Tangent 24 sama dengan panjang OP di sini sama dengan per, okay, bahagi dengan adjacent panjang 14 cm tadi. Okay, so kita kena cari panjang OP. So untuk cari OP, kita darab sahaja 14, kita darab dengan tangent 24 darjah.
So, kita darab, kita akan dapat panjang OP, yaitu jari bulatan adalah sama dengan 6.233 cm. Oke, so maksudnya dalam bab ini, kamu juga perlu guna apa yang kita sudah belajar pada bab-bab yang lepas. Oke? Contohnya dalam soalan ini kita kena guna ilmu nisbah trigonometri yang kita sudah belajar. Alright? Okay, that's all for today. Thank you.